Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini pengakuan Najib, anak-anak Najib terhadap kita semua. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga pembacaan berita kali ini, laporan berita kali ini, satu atau dua soalan yang kita tanya kepada Anda semua. Pertama, betulkah Najib dan keluarganya dianiaya oleh pemimpin-pemimpin tertentu atas dasar dendam dan fitnah? Benarkah Rosmah Mansur dan Najib yang telah didapati bersalah oleh mahkamah dalam beberapa kes sebenarnya hanya difitnah ataupun telah didengar oleh mahkamah dan sebenarnya memang ada kes dan telah melakukan kesalahan? Terbukti mahkamah telah membuktikannya melalui hukuman terhadap Rosmah Mansur berkait dengan pembekalan solar hibrid di beberapa sekolah di Sarawak dan juga Najib Tun Razak dalam kes SRC Internasional Sendirian Berhad. Soalan yang kedua yang berkait dengan Najib ialah sejauh manakah kes-kes pelanggaran Najib itu boleh menyebabkan keretakan keluarga Najib. Itu pun penting juga. Kerana apa yang dinyatakan oleh anak Najib di dalam pengakuan kali ini ada kaitan dengan keadaan keluarga terkini Najib. Anak Najib meluahkan rasa kesal, menyatakan bahawa keluarga retak, maruah diinjak-injak. Rupa-rupanya ada juga masalah yang sedang berlaku terhadap keluarga Najib selepas Najib dan Rosmah telah didapati bersalah oleh mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara dan denda juga. Anak kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Muhammad Nazifuddin meluahkan ketidakpuasan hati berhubung kes melibatkan keluarganya yang didakwa bukan perbicaraan adil, sebaliknya hanya persepsi awam. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Langkawi itu mendakwa, pihaknya tidak diberikan pembelaan adil dan kes dibina atas pembohongan separuh kebenaran atau nafsu politik serta bukan untuk menegakkan keadilan. Saya bercakap tentang kehidupan yang hancur, keluarga retak dan maruah diinjak-injak. Semua atas tuduhan lemah, direka dengan tergesa-gesa, dengan penuh dendam serta kebencian, kata beliau lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan kita ialah, kalau betullah pendakwaan itu adalah pendakwaan tuduhan yang lemah, direka dan tergesa-gesa dengan penuh dendam serta kebencian, soalan penting dan besar yang perlu dijawab oleh netizen ialah, kenapa Rosmah dan Najib boleh dijatuhkan hukuman? Dengan bukti-bukti yang telah diberikan, itu adalah tuduhan lemahkah? Itu persoalan dia. Adakah itu adalah tuduhan lemah sehingga didapati bersalah? Rosmah pun telah didapati bersalah. Adakah itu tuduhan yang lemah, direka atau penuh dengan dendam? Kata anak Najib, hari ini hati saya berat dengan kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur dan saya bersuara bukan hanya sebagai seorang warga negara, tetapi sebagai anak kepada seorang yang telah dihukum dengan penuh ketidakadilan, kata anak Najib lagi. Ada netizen tulis, apalagi yang tak adil, apalagi yang tak adil. Perdana Menteri sebelum ini, Anwar Ibrahim, menyatakan bahawa beberapa pendakwaan yang dibuat selepas PRU ke-14 terburu-buru sehingga banyak kecacatan. Malah Anwar turut menafikan pembabitannya dalam kes Malah Anwar turut menafikan pembabitannya dalam kes mahkamah melibatkan Datin Sri Rosmah Mansur. Dalam pada itu, Muhammad Nazifuddin berkata ucapan yang diucapkan Anwar ibarat menikam kegelapan dan menutup pandangan terhadap keadilan. Terlalu lama kita dibohongi, diberitahu bahawa kes-kes tersebut adalah tentang kebenaran dan tanggungjawab, tetapi hakikatnya ini adalah kempen kebencian yang dirancang untuk menafikan keadilan. Perbicaraan kes dilakukan dengan penuh ketergesaan dan cuai, katanya. Bagaimana lagi kita boleh jelaskan tentang berulang kali ketiadaan bukti, tuduhan cacat serta akhirnya mahkamah terpaksa menggugurkan kes-kes yang jelas yang hanya permainan politik, katanya. Mengapa?
Kerana ini bukan tentang keadilan, ini tentang dendam, kata anak Najib. Menurut beliau, Najib telah membuktikan tiada sebarang kesalahan pada setiap satu perbicaraan dihadapinya. Namun penganiayaan masih tetap berjalan dan didorong oleh mereka yang mementingkan politik daripada kebenaran. Kes yang tidak berasas telah menyebabkan waktu, kos guaman dan wang rakyat dibazirkan. Katanya lagi, ia bukan hanya perjuangan keluarga saya, ini adalah perjuangan untuk setiap rakyat yang percaya kepada kesucian, kebenaran, keadilan dan undang-undang. Ini adalah seruan dan rayuan kepada rakyat Malaysia untuk berdiri bersama kami menuntut agar keadilan ditegakkan bukan berdasarkan kehendak kuasa politik, tetapi berdasarkan prinsip keadilan serta kebenaran, kata anak Najib ini lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, itu komen pertama netizen. Saudara, mau tanya kepada anda semua sekali lagi beberapa soalan pertama. Tulis dalam ruangan komen untuk menjawab soalan ini. Pertama, adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman masih lagi relevan dalam dunia politik Malaysia? Sebelum ini beliau pernah diramalkan dan dijangkakan akan menjadi bakal Perdana Menteri akan datang Malaysia. Namun, selepas beliau dijatuhkan hukuman penjara dan denda serta sebatan gara-gara satu kes melibatkan uang, adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman masih lagi prospek masa akan datang menjadi Perdana Menteri Malaysia, pemimpin Malaysia? Mampukah lagi beliau menjadi prospek terbaik untuk Malaysia? Ataukah beliau sudah tidak relevan lagi? Itu yang pertamalah. Kamu masih mahukah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri Malaysia? Kedua, dengan beberapa kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bolehkah lagi beliau memenangi kes-kes tersebut? Ataupun sudah menjadi nyata dan bersuluh, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bakal menghadapi masalah yang teramat besar. Hari ini sekali lagi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kalah di mahkamah. Teruk juga dia kena. Peruntukan ahli parlimen, mahkamah menolak semakan kehakiman Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan 3 pengundi kawasan itu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman bagi mencabar keputusan kerajaan yang menghentikan peruntukan untuk kawasan parlimen berkenaan. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam penghakimannya berkata, permohonan itu dibuat di luar masa dan dia tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan perkara berkenaan. Permohonan itu tidak difailkan dalam tempoh 3 bulan yang ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Perkara peruntukan adalah untuk urusan eksekutif yang berada di luar bidang kuasa mahkamah, katanya yang kini menjadi hakim Mahkamah Rayuan. Wan Ahmad Farid berkata, tiada peruntukan dalam perlembagaan yang mengikat agensi kerajaan untuk memperuntukkan dana sedemikian kepada mana-mana ahli parlimen tanpa mengira sokongan mereka kepada kerajaan. Oleh itu, permohonan untuk mendapatkan kebenaran ditolak. Memandangkan kepentingan awam dalam sesuatu kes, saya tidak membuat sebarang perintah terhadap kos, katanya. Ketika ditemui pemberita selepas prosiding, Syed Saddiq berkata dia akan merayu terhadap keputusan hari ini di Mahkamah Rayuan. Pada 23 April lepas, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan 3 pengundi kawasan Parlimen Muar, Najib Abu Nawar, Muhammad Bakiruddin Abdullah dan Muhammad Fazli Bisri, yang memfailkan permohonan itu telah menamakan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama dan kedua. Mereka memohon perintah mahkamah untuk membatalkan keputusan menghentikan penyaluran RM500,000 daripada jumlah RM1.7 juta yang sepatutnya dimasukkan terus ke akaun bank Pusat Khidmat Parlimen Muar bagi program kesejahteraan masyarakat, kebajikan dan bantuan bencana. Selain itu, mereka memohon mahkamah mengembalikan semula akses Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kepada sistem MyHas yang menguruskan dana pembangunan RM2 juta
bagi kawasan itu serta keputusan membatalkan beberapa proyek bernilai Rp230.300 yang diluluskan melalui sistem itu. Mereka juga memohon untuk membatalkan keputusan kedua-dua responden yang enggan meluluskan atau memberikan apa-apa peruntukan kepada pemohon pertama sebagai ahli Parlimen Muar untuk program di bawah projek Mesra Rakyat ataupun yang seumpama dengannya bagi tahun 2024. Permohonan itu difailkan antaranya atas alasan responden telah melanggar hak kesamarataan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selaku ahli Parlimen Muar dan 3 pemohon lain sebagai pengundi kawasan Parlimen itu yang terjejas termaktub dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.